نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وأمينه على وحيه، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أهيئكم أيها عشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبي لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dapat kita bertemu lagi pada hari yang penuh barakah ini. Jadi kita akan teruskan lagi pengajian kita, dan kita ingin mengambil ibrah, kita ingin mengambil pengajaran al-fiqh daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada pengajian kita pada hari ini, suka Ustaz nak kongsikan berkenaan dengan satu peristiwa yang sangat besar yang berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah dibentangkan oleh sahabat-sahabat Intum hari ini, bahawa setelah berlakunya perjanjian ataupun piagam Madinah yang dilaksanakan oleh ataupun dimeterai oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, maka bermulalah satu negara. Bermulalah pemerintahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah, membawa dimensi yang berbeza daripada dimensi yang berlaku kepada hayat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Di mana di Mekah Nabi dihina, Nabi diperkecilkan, Nabi dibuli dan sebagainya. Manakala apabila berada di Madinah, Nabi telah disanjung, diangkat untuk menjadi ketua, untuk menjadi raja, untuk menjadi presiden bagi bumi yang baru yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy walaupun sudah berjauhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana jaraknya lebih kurang 500 kilometer, dan jarak ini adalah sangat jauh jika kita nak dibandingkan dengan jarak hari ini, di mana suatu masa dahulu tak ada kapal terbang, tak ada helikopter, tak ada lori, tak ada bah, tak ada kereta untuk bergerak di antara satu sama lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak usik apa-apa dah berkenaan dengan orang kafir Quraisy ini. Tetapi orang kafir Quraisy ini mengambil kesempatan di atas apa yang dilakukan oleh orang Islam, di mana mereka ini kafir Quraisy telah merompak harta milik orang Islam yang telah berhijrah ke Madinah, lalu mereka jadikan sebagai modal perniagaan mereka. Apabila hal ini diketahui oleh orang Islam, oleh umat Islam, oleh sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, oleh para muhajirin dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak balik, orang muhajirin nak tuntut balik harta yang telah dicerobohi oleh orang kafir Quraisy itu. Lalu berlakulah perang Badar. Perang Badar di mana Nabi dan para muhajirun serta orang orang Ansar tolong orang muhajirin untuk dapatkan kembali harta yang telah ditinggalkan, harta yang telah dirompak oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Sebaliknya, berlaku satu peperangan yang pertama di mana tentera kafir Quraisy ini datang seramai lebih daripada 1,000 orang untuk mengalahkan tentera Islam yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa persediaan apa-apa pun untuk berjihad. Tidak uh, ada persiapan pun untuk berperang dengan orang kafir Quraisy. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap sedia hanyalah untuk sekat hasil dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan yang tidak mempunyai tentera ataupun kelengkapan tentera yang cukup. Apabila datang orang kafir Quraisy selama 1,000 orang, tentera Islam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dengan apa yang ada.
Badar merupakan satu tempat yang agak jauh daripada Madinah, kira-kira 100 kilometer. Jadi nak balik semula ke Madinah mengambil masa yang sangat panjang pada ketika itu. Jadi menyebabkan ada sebahagian tentera Islam, sahabat Ridwanullahi alaihim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang menggunakan pelepah kurma. Pelepah kurma yang lembut tu dijadikan sebagai pedang. Kerana apa? Kerana tidak ada persediaan, tidak ada alatan untuk menghadapi orang kafir Quraisy yang siap dengan kelengkapan perang, dengan kuda perang, dengan pakaian perang dan juga senjata yang cukup uh, lengkap untuk mengalahkan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemenangan ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukannya atas ikhtiar dan usaha manusia semata-mata, tetapi ia adalah izin dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah taala telah bantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang ikhlas membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat agama Allah, kalimah Allah di tempat yang paling tinggi, dan akhirnya Nabi kita tentera Islam mendapat kemenangan hasil daripada pertolongan malaikat dan juga an-nasru minallahi ta'ala. Setelah itu, orang kafir Quraisy walaupun duduk berjauhan dengan orang Islam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat dengki, sifat amarah, sifat hasad, sifat marah mereka kepada umat Islam itu tidak luntur, di mana mereka walaupun berjauhan mereka masih lagi berdendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi tak buat apa-apa pun kepada mereka, dan akhirnya mereka datang untuk menyerang tentera Islam, untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah yang ketika itu Nabi barulah beberapa tahun baru saja mengasaskan negara, masih belum mempunyai ekonomi yang kukuh untuk pembelanjaan bagi senjata dan sebagainya. Akhirnya mereka telah datang dan berlakulah perang kedua dalam Islam yang dikenali sebagai perang Uhud. Jadi pada hari ini Ustaz tak nak sentuh panjang berkenaan dengan perang Uhud, kerana Ustaz dah tengok pembentangan daripada sahabat Antum bahawa perang Uhud ini telah dijelaskan dengan baik oleh sahabat-sahabat Antum, dan kita semua dapat tahu dah mengetahui dengan sangat jelas berkenaan dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peperangan Uhud yang berlaku di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan hasil daripada perang Uhud ini telah kita ketahui bahawa ia boleh dikatakan bahawa peperangan yang nak dikatakan bahawa adakah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seri, ataupun peperangan ini dimenangi oleh orang kafir Quraisy, ataupun peperangan ini dimenangi oleh tentera Islam. Jadi, setelah berlaku peperangan Uhud di antara tentera Islam dan juga tentera kafir, dalam pusingan pertama peperangan ini telah dimenangi oleh Nabi kita, tentera Muslimin. Dan orang kafir Quraisy ini masa itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid, merupakan seorang jeneral perang yang sangat bijak, yang sangat cerdik, di mana mereka pun berundur dan mereka pun pusing dak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada arah belakang, daripada arah yang bertentangan, menyebabkan tentera Islam kucak-kacir dan juga tidak menyangka ada serangan yang dibuat oleh tentera kafir Quraisy pada ketika itu. Maka dalam keadaan kelang kabut, dalam keadaan yang sangat tidak disangka ini, tentera kafir Quraisy ini telah menguasai peperangan, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa berundur dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam satu lubang di Jabal Uhud, dan para sahabat itu menjadikan diri, ruh, jasad mereka itu sebagai benteng untuk mempertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Uhud inilah di mana peperangan yang menyebabkan sangat ramai, seramai 70 orang sahabat Ridwanullahi alaihim yang terkorban, termasuklah pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dalam peperangan ini Hamzah telah syahid bersama dengan rakan-rakan ataupun sahabat Nabi yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja jatuh
bukan sahaja jatuh dalam lubang, malah para sahabat Ridwanullahi alaihim menjadikan diri mereka sebagai benteng, dan ada sahabat itu menjadikan anggota badan sahabat ini sebagai perisai untuk menyekat serangan daripada orang kafir Quraisy, hingga kan ada sahabat yang lumpuh tangannya. Kerana apa? Kerana mempertahankan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat badannya habis dilukai dengan anak panah. Kerana apa? Kerana sayangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah mereka disakiti, biarlah jasad mereka disakiti, tetapi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayangi, yang sangat disanjungi, tetap terjaga daripada perbuatan jahat musuh Islam pada ketika itu. Dalam peperangan Uhud ini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam cedera parah. Begitu juga apatah lagi para sahabat yang lain. Ada 70 orang yang syahid. Malah sangat ramai, majoriti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah cedera parah. Maksud cedera parah ialah dalam keadaan terluka habis satu badan. Bukannya sekadar cedera kena satu peluru, tidak. Ada yang kena 9 tetakan. Ada yang kena sampai 20 tetakan di badan. Jadi termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukai, hingga kan orang kafir ni tetap kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan topi besi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam pipi. Ni topi besi, bukan topi keledar, bukan yang topi cap, topi apa, topi capai dan sebagainya, tidak. Tetapi ini adalah topi besi. Topi besi yang besinya sangat tebal, yang sangat keras, masuk dalam pipi, dalam jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ridwanullahi alaihim cuba cabut besi yang tertusuk masuk dalam pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tak mampu dicabut dengan tangan, menyebabkan sahabat ni cabut dengan gigi, ambil dengan gigi, dan akhirnya patah habis gigi sahabat ni dan dapat dikeluarkan besi tersebut. Sahabat tak kisah, biarlah hilang gigi, biarlah hilang tangan, biarlah hilang badan, biarlah hilang nyawa sekalipun, tak apa, asalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat. Inilah kecintaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pedoman dan juga tauladan buat kita. Jadi kita ni jangan sekadar menyebutkan bahawa saya sayang Rasulullah, saya cinta Rasulullah, saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadar mulut sahaja, tetapi tidak pernah dibuktikan dengan perbuatan. Sejauh mana adakah perbuatan kita ini menunjukkan bahawa kita itu sayang dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sama-sama kita muhasabah. Banyak mana kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita rasa bahawa kita ni sayang sangat kepada Rasulullah, banyak mana kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Sedangkan kita bertasyahud dan juga kita uh, ber, berapa berikrar sungguh bahawa kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana kita menjadikan hadis dan juga Quran itu sebagai hujah dalam kehidupan kita. Andainya selain daripada hujah Nabi dan juga dipinggirkan hujah Nabi dan juga Al-Quran dalam kehidupan kita, adakah layak kita berkata bahawa aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para sahabat dahulu mengorbankan segala-galanya. Kita ini hanyalah minta untuk korbankan masa, untuk korbankan tenaga, untuk korbankan sedikit ego kita, untuk mendahulukan, untuk memuliakan, mengutamakan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kalam nafsu kita, kalam manusia dan juga makhluk yang lain. Jadi, Ustaz nak kongsikan di sini berkenaan dengan satu peristiwa lagi yang berlaku selepas daripada peristiwa Uhud ini. Semua telah tahu bahawa dalam peperangan ini orang kafir Quraisy belum lagi mendapat kemenangan. Mereka telah berundur.
Belum sempat mereka betul-betul mengalahkan Rasulullah. Disebabkan apa? Disebabkan mereka telah terdengar bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah syahid, telah gugur, lalu mereka kata mereka telah menang, lalu mereka pun lari ataupun berundur daripada Bukit Uhud. Peristiwa ni berlaku pada waktu siang. Pada malamnya, um, ada satu lagi peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang satu kumpulan manusia yang keimanan mereka tidak boleh dipertikaikan, iaitu apa dia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa ada orang yang tidak peduli pun dengan sakit, dengan luka, dengan kecederaan yang dialami di saat menerima panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan datang walaupun mereka dalam keadaan sakit. Apakah peperangan tersebut? Peperangan tersebut dikenali sebagai peperangan Hamra'ul Asad. Peperangan Hamra'ul Asad. Peperangan Hamra'ul Asad ini berlaku setelah kekalahan ataupun setelah um, berlakunya perang Uhud. Hari ini berlaku perang Uhud, esok adalah Hamra'ul Asad. Di mana dalam perang Uhud ini 70 orang sahabat yang mulia telah syahid. Kaum musyrikin telah berjaya memperandakan kekuatan kaum muslimin. Di saat itu Nabi SAW sangat takut, di mana orang musyrikin telah bergerak berundur. Jadi orang Madinah, tentera Islam masa tu hampir lumpuh sepenuhnya. Nabi SAW takut sekiranya hal ini diketahui oleh orang kafir Quraisy, lalu mereka pun datang kembali masuk ke bumi Madinah dan bunuh semua wanita, semua anak-anak, semua ad-du'afa, semua yang ada dalam Madinah, lalu mereka kuasai, mereka takluki. Inilah yang dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berlaku hal tersebut, menyebabkan bumi Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah akan hancur, dirampah ditakluk oleh orang kafir Quraisy la'anahumullah. Jadi setelah menunaikan salat subuh bersama para sahabat, dalam masa tu sebahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bukan sahabat sahaja, Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu masih lagi berdarah muka Nabi. Badan masih lagi dibaluti dengan luka. Lalu Nabi SAW arahkan, Ya Bilal, Ya Bilal, azan, azan. Umumkan kepada para sahabat yang semalam berperang, hari ini kena pakaikan balik pakaian perang untuk kita mengejar kaum musyrikin Mekah yang telah berundur dalam peperangan semalam. Antum semua boleh bayang tak? Dalam keadaan ada yang putus tangan, ada yang putus kaki, ada yang cedera di perut, ada yang cedera di muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang cedera di kaki. Mereka itu apabila mendengar sahaja bahawa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok apa respon. Tak, kita hari ini apabila diajak untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa respon kita? Apa tidak balas kita? Tidak balas kita kata, itu ada khilaf. Itu ada hadis. Kita akan bagi banyak alasan untuk mempraktikkan sunnah Nabi ataupun hadis Nabi dalam kehidupan kita. Itu tidak berlaku pada sahabat. Apabila sahabat dalam keadaan luka yang parah, dalam keadaan yang sangat kritikal, apabila diseru sahaja untuk berjihad, untuk pakai kembali pakaian perang, walaupun mereka dalam keadaan luka parah, apa responnya? Tengok Sa'ad bin Mu'az. Apabila mendengar sahaja, lalu Sa'ad ibn Mu'az yang merupakan penghulu ataupun ketua kabilah bagi kaum Ansar, segera pakai pakaian perang. Lalu Sa'ad memerintahkan kepada orang Ansar supaya ikut serta bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ibn Mu'az pernah berkata, aku menyaksikan darah di tubuh para sahabat masih lagi merah.
Darah masih lagi mengalir. Malah majoriti Bani Ash'al terluka. Bahkan semua sekali daripada kabilah Sa'ad ibn Mu'adh ni luka teruk dalam peperangan Uhud yang berlaku semalam. Walaupun begitu, walaupun darah masih mengalir, mereka segera memakai pakaian perang. Kerana apa? Kerana menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaid bin Hudair yang ketika itu derita dengan 7 luka, yang berat, 7 luka yang dalam, yang urat hampir putus. Bangkit berkata, aku menyambut seruan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bangun dalam keadaan darah mengalir di atas tanah. Itulah para sahabat ridwanullahi alaihim. Sa'ad ibn Ubadah datang kepada kaumnya dan mereka menyambut dengan siap siaga. Abu Ubadah datang serta mengubati luka mereka, lalu segera menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu hadis menceritakan bagaimana Bani Salimah ini keluar dengan 40 orang yang cedera parah. Bani Salimah ni yang ikut serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak nak perang kembali, nak pergi korbankan jiwa, mereka datang seramai 40 orang dalam keadaan cedera parah. Antaranya ialah Tufail ibn Nu'man yang ada 13 luka pedang. 13 luka pedang di merata badan. Yang masa tu luka masih lagi berat. Luka masih lagi dalam keadaan yang sangat dahsyat. Bakhrash ibn Ashmah dengan derita 10 luka. Ka'ab ibn Malik belasan luka. Qutbah bin Amir ada 9 luka. Mereka berkumpul secara bersaf, berkumpul dalam keadaan bersiap sedia untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memegang pedang dan juga perisai. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka dalam keadaan bersiap sedia untuk korbankan jiwa dalam keadaan luka parah ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Rasulullah kata, "Ya Allah, sayangilah kami sebagaimana engkau menyayangi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi menangis melihat pengorbanan yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Al-Waqidi menceritakan tentang manusia-manusia hebat ini berkenaan dengan Abdullah bin Sahal dan Rafi' bin Sahal bin Abdul Ash'al. Mana dua orang ini dalam keadaan luka yang sangat serius. Malah tak boleh nak berjalan. Luka yang sangat parah. Ada yang mengatakan bahawa kaki terpotong. Mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, bagaimana kita nak pergi ni? Kita dalam keadaan luka, kita dalam keadaan cedera. Kita berjalan sangat lambat ni. Luka masih lagi, darah masih lagi mengalir. Lalu mereka berkata, tidak boleh kita bagi alasan kepada Rasulullah. Selagi mana nyawa dikandung badan, maka hendaklah kita sama-sama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cedera. Apatah lagi kita ni, Nabi makhluk yang paling dicintai. Kita ni cedera kita ni apalah sangat nak dibandingkan dengan kecederaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa mereka berdua berjalan seiring, berdua, dan ditinggalkan oleh tentera yang ramai. Kenapa? Kerana mereka jalan slow. Akhirnya ada salah seorang rebah. Lalu mereka pun pikul, dukung. Sedangkan yang dukung tu pun cedera parah juga. Yang pertama tadi dah tak larat sangat. Akhirnya yang dikandung tu pula dukung pula sahabat yang kedua. Mula-mula Abdullah dukung Rafi'. Kemudian Rafi' pula dukung Abdullah. Hingga kan apabila pada waktu malam mereka sampai, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terharu melihat dengan apa yang berlaku kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi keluar bersama mereka dalam keadaan kondisi cedera sangat sangat kritikal. Tubuh para sahabat masa itu adalah sangat 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 memilukan. Tetapi para sahabat tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa korbankan
Mereka ini kerana apa? Kerana bimbang. Keadaan negara, negara lebih lebih utama daripada nyawa. Mempertahankan negara lebih utama. Ada harta benda, ada anak isteri dalam perlu dipertahankan oleh tentera Islam, dan akhirnya mereka sampai di satu tempat namanya Hamraul Asad dengan bekalan yang ada, dengan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam um, memberi semangat kepada sahabat untuk mempertahankan negara, dan Hamraul Asad, satu tempat yang tidak jauh daripada bandar Madinah, menjadi saksi sejarah tentang keahlian Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang strategi perang. Dan akhirnya orang kafir Quraisy melihat tentera Islam kejar, lalu mereka pun meninggalkan bumi Madinah dan balik semula ke Mekah, dan akhirnya bumi Madinah selamat, dan akhirnya menjadi pusat pentadbiran negara, dan Madinah telah dapat menakluki Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah um, selepas daripada 7 tahun ataupun 6 tahun setelah peristiwa yang berlaku itu. Itulah peristiwa yang berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita ambil hayati, bahawa perjuangan untuk menegakkan agama Allah, perjuangan untuk mengangkat kalimah Allah Subhanahu wa taala tidak dibentangkan dengan permaidani merah. Malah perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihiasi ataupun dipenuhi dengan ranjau, dengan duri-duri yang akan melukakan uh, uh, diri kita. Oleh itu, saya harap sangat antum semua dapat mengambil iktibar pengajaran daripada apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhwanullahi alaihim.